Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung perbincangan dalam subjek Usuluddin bagi tingkatan 3 pada kali ini dalam bab tafsir, iaitu pelajaran yang ketiga yang bertajuk Al-Hassu ala kasratin nasali wasillatur rahim, wasillatur rahmi, iaitu galakan untuk meramaikan kelahiran dan mengeratkan silaturahim. Kita akan membincangkan satu ayat daripada surah An-Nisa ayat pertama dan ayat sehingga ayat yang kedua. Kemudian kita ada ma'anil kalimat, syarahul ayat, kemudian sababun nuzul al-ayat, kemudian apa perbincangan mahawirul ayat, maksud wabassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa, mafhum al-yatama wal masakin, dan at-tasrufat fil amwalil yatama. Okey. Kemudian kita tengok apa ma yu'khazu minal ayat, apa yang pengajaran yang boleh diambil daripada ayat ini. Okey, kita baca ayat dulu. Surah An-Nisa ayat pertama hingga ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula daripada diri yang satu, iaitu Adam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, isterinya Hawa, dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim dalam kalangan kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dan mengawasi kamu. Ayat yang kedua, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang telah baligh itu harta mereka, dan janganlah kamu tukar gantikan yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka dengan menghimpunkannya dengan harta kamu, kerana sesungguhnya yang demikian itu adalah dosa yang besar. Okey, kita faham dalam ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu bahawasanya kita ni diciptakan berasal daripada diri yang satu, iaitu Adam, dan isterinya Hawa. Kemudian membiaklah lelaki dan perempuan hasil daripada keduanya. Kemudian suruhan supaya melakukan ataupun mengeratkan ikatan silaturahim di antara kaum kerabat. Dan kemudian pada ayat yang kedua berkaitan dengan cara pengurusan harta anak yatim. Okay, kita teruskan kepada ma'anil kalimat, iaitu perbendaharaan kata. Allah tersasul. Okey, yang pertama, wabassa nasyara, iaitu membiakkan. Yang kedua, wal arham al-qarabah, iaitu kaum kerabat. Yang ketiga, al-yatama man faqada abahu qabla al-bulugh, ketiadaan bapa sebelum balik. Yatasaaluna bihi, yas'alu ba'dukum ba'da, menyebut nama-nama Allah. Raqiba hafizan lil a'mal, menjaga setiap amalan. Okay, kita tengok syarahul ayat ijmalan, huraian ayat secara umum. Amarallah khalaqahu bitaqwahu wa la ta'kulu amwalal yatama haraman lianna akalaha kana isman wa zamban azima. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh makhluknya
agar bertakwa kepadanya, dan jangan makan harta anak yatim kerana ianya haram, dan kerana memakan harta anak yatim itu merupakan daripada dosa besar. Okey, kemudian sababan nuzul al-ayah, sebab diturunnya ayat yang kedua, nazalat fi rajulin minal Ghatafan kana ma'ahu yatimun famana'ahu ammuhu talabul mal. Diturunkan ayat ini kepada seorang lelaki Bani Ghatfan yang mana bersamanya ada anak yatim. Bapa saudaranya menghalangnya meminta hartanya. Okey, itu adalah sababun nuzul bagi ayat yang kedua, diturunkan kepada seorang lelaki Bani Ghatfan yang ada padanya anak yatim. Dia bela anak yatim, iaitu anak saudara dia. Kemudian dia ni halang anak saudara dia tadi tu, anak yatim tadi tu, meminta kembali harta peninggalan arwah bapanya. Okay. Dan turunlah ayat ini kepada lelaki Bani Ghatfan. Okey, ma mafhum wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Apa maksud wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa? Likulli wahidin minal qarinain mutazawwijun minaz zakari wal unsa. Okey, salah seorang daripada lelaki dan perempuan itu berkahwin, maka wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa ni lahirlah zuriat daripada hasil daripada perkahwinan mereka. Okey, kemudian kita tengok mafhum al-yatama wal masakin. Apa yang dimaksudkan dengan anak yatim dan orang miskin. Okey, al-yatim man mata abuhu, sesiapa yang kematian bapa. Wal masakin, dan orang-orang miskin ditakrifkan dengan humul ladzi yuqaddiruna 'alal mal lakinnahu la yakfihim. Mereka yang mampu mencari harta tetapi tidak mencukupi. Okey, itu takrif orang miskin. Okey, seterusnya kaifa tusarrifat fi amwalil yatama. Bagaimana mengurus harta anak yatim? Yang pertama, al-infaqu bil ma'ruf, perbelanjaan yang baik. Yang kedua, al-infaqu fil majalil halal, membelanjakan pada perkara yang halal. Yang ketiga, al-hurmatu fi haqqil wasi, haram harta itu jadi hak penjaga amanah, ataupun haram harta anak yatim itu menjadi hak milik orang yang menjaga anak yatim tu. Yang keempat, ida'u fil masarifil islamiyah, memasukkannya dengan cara kita handle harta anak yatim ni dengan kita masukkan ke perbankan Islam. Al-masarif al-islamiyah, perbankan Islam. Kemudian ada zakah, mengeluarkan zakat bagi pihak anak yatim tersebut. Okey, kemudian yang terakhir, uzkur ma yu'khazu minal ayat, apa pengajaran daripada ayat ini. Yang pertama, al-basharu kulluhum yantamuna ilan nafsil wahidah. Manusia keseluruhannya bermula daripada diri yang satu, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, silatul arham min taqwallah, menghubungkan silaturrahim itu salah satu daripada sifat takwa kepada Allah. Jim, la yahillu an yastabdila jayyidan bimalin rad'i, tidak boleh menggantikan harta yang baik dengan harta yang tidak baik. La yahillu khaltum ma'amalil wasi, tidak boleh campur harta sendiri dengan harta anak yatim.
Okey, itu saja bagi perbincangan tajuk Al-Hassu ala kasratin nasali wa silatur rahmi, galakan untuk meramaikan kelahiran dan mengeratkan silaturahim. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.